Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyaqul khaira aw liyasmut, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam sahaja. Baik, di dalam hadis sahih ini tuan-tuan, Nabi SAW sebut dan ulang 3 kali, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. 3 kali Nabi ulang. Satu, Nabi sebut man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Kemudian Nabi sebut yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia falyasil rahimahu, dia sambung silaturrahim. Dan yang ketiga Rasulullah sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam sahaja. 3 tanda orang beriman. Sebab kalau sebut beriman, semua orang mengaku beriman. Tambah kalau sebut Islam, semua orang mengaku Islam. Nama Islam, keturunan Islam, parti Islam, pertubuhan Islam, perjuangkan Islam, semua Islam. Tapi benda tu ada tanda. Mengaku Islam, mengaku beriman, dia ada tanda. Sebab pengakuan tu senang. Siapa orang boleh mengaku? Boh nama Nur Islam, Islam dia. Muka pula macam Islam, Islam. Boh kepiah pula, Islam terus. Tapi dia ada tanda. Sebab itu Nabi SAW dia bagi tahu apa cirinya, apa alamat dia, apa tanda dia, baru kamu boleh mengaku yang kamu tu orang beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat. Hari ini kita tiap-tiap hari duk sebut tentang kiamat. Cuma dalam 2-3 hari ni ya tak sebut bab Dajjal. Hari ni duk sebut bab mat kilau. 2-3 hari ni aja duk sebut mat kilau. Saya duk tengok juga ada sembahyang yang pakai tengkolok, tak ada lah hari ni entah ni. Nah, kalau ada hak mai sembahyang pakai tanjak, dia rukuk kena punggung orang depan. Semangat tu. Sebelum daripada itu, duk cerita bab Dajjal, bab kiamat, bab Dajjal, bab Imam Mahdi, bab Dajjal, bab Dajjal. Berapa tahun dah duk cerita ni. Kita pun duk percaya, betul tu benda tu betul. Tapi kamu ada tanda tak yang kamu beriman pada hari kiamat?
Dalam duk cerita bab Dajjal, dalam duk cerita Imam Mahdi, persiapan menunggu Imam Mahdi macam-macam lah. Ada tak tanda orang beriman pada hari kiamat? Ke hang cakap je, ke hang dengar je cerita bab Dajjal ni, cerita bab kiamat dan sebagainya. Maka Nabi SAW dia habang dekat kita apa dia tanda dan ciri orang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat. Yang pertama kata Nabi, memuliakan tetamu. Kalau nama kita Nur Islam sekalipun tak layan tetamu, no, belum beriman. Kalau hak dalam TikTok dia ada lagu pula, oh no, dia lain sikit. Jangan duk harap lah hang duk percaya duk cerita bab Dajjal, apa nama orang main rumah hang buka pintu pun tak. Tapi percaya bab kiamat, tapi percaya bab Dajjal. Orang kampung mai di rumah, Assalamualaikum. 6 harakat panjang kum, haram dia buka pintu. Pakat dengan anak dia pula. Shh. Anak pula gatai mulut. Apa shoot, kuat pula tu. Dia pakat dengan isteri dia, so buka pintu. Mai orang nak tidur masa tu lah mai. Orang nak makan masa tu lah dia mai. Tak layan tetamu tuan. Tu belum masuk lagi tetamu duduk 3 jam. Segelas ayam pun tak jamu. 3 jam duduk nyembah sampai kering tekak hamba Allah lah. Dia berkata, tak apalah mat, aku balik. Lah nak balik dah, tak minum apa pun. Pelah otak hang tak minum apa. 3 jam hang duduk, aku duduk hang tak minum, tak jamu. Sini aku nak pergi dapat, takkan aku nak tekan cuku hang di rumah tu. Cuku ke apa tu, kuku pun nama kan. Aku nak tekan kowe sendiri kan. Boleh kata tu 3 jam duduk, ayak tak jamu barang cawan. Bila hamba Allah tu nak balik, lah nak balik dah, tak makan apa pun. Tak payahlah. Nah, sebab tu tuan-tuan kita kena tengok macam mana yang kata layan tetamu ni. Dia sebut di sini fal yukrim dhaifah. Baik. Melayan atau memuliakan dhaifahu, melayan tetamunya. Dhaif bahasa Arab kita sebut dhaif. Dhaif tu bahasa Arab. Selalu kita duk sebut dalam ucapan-ucapan dhaif yang terhormat. Dhaif tu bahasa Arab. Tetamu ada 2. Tetamu ada 2 jenis. Pertama yang dijemput, yang kedua yang tak dijemput. Tiba-tiba aja mai duk terjungoi depan mai. Satu yang dijemput, ditulis kad. Jemputan kahwin, jemputan akikah, jemputan hari jadi, jemputan mailah saya nak buat kenduri sikit, mai di rumah ni ada sikit, ada, mailah dijemput. Itu pun tetamu. Yang kedua yang tak dijemput, mai tiba-tiba dia terpa mai, Assalamualaikum. Sudah, siapa pula tu? Waalaikumsalam. Oh Din, kami datang nak makan Maggi, cepat dimasak ni, iklan dulu-dulu ni, tuan-tuan ingat tak? Maka itu tetamu yang tak dijemput, tiba-tiba saya datang. Kemudian tetamu tu pula ada 2 jenis kategori dia. Tetamu yang bukan adik-beradik, kaum kerabat, dan yang kedua tetamu daripada kerabat kita sendiri. Abang kita, kakak kita, adik kita, ayah kita, ayah mentua kita. Ni dia tetamu ni. Sebab ada orang bila dia layan tetamu, dia layan tetamu yang bukan kerabat dia lebih daripada kerabat. Contoh dia apa? Dia buat hari jadi punya kenduri anak dia. Dia panggil jiran-jiran, budak-budak mai, pak budak mai sambut hari jadi anak dia. Dia punya ra'i lah. Potong kek, bubur bagi kat orang tu, potong kek, bola piring bagi kat orang ni. Tiba-tiba abang dia mai. Abang, masuk. Pergilah dapur nak bantu apa kami buat sendiri. Contohnya. Abang buat sendiri dapurnya ada tu. Ada nasi apa pergi cari sendiri abang oi. Abang pun nolonglah pergi ke dapur tu bawa kat bekas ipak dia. Salah tu. Patutnya tinggal hak ni dulu. Abang mai ke? Abang nak nasi apa? Biryani ada, penakut ada, abang nak abang kat saya. Dia kena layan hak saudara kita tu lebih daripada
Hak lain ni. Kadang-kadang kita tak apa nak layan. Kak kita, pak mentua kita, pak kita. Sebab kita duk nampak hak jiran tu. Dia kena minta maaf dekat jiran-jiran. Saat lah. Ayah saya mai sat. Minta maaf tuan-tuan, jemputlah makan, buat sendiri, makan ambil lah. Ayah mai. Duduk sini ayah. Ayah nak apa? Saya abang kat saya buat. Nak nasi apa semua dah. Dia kena gitu. Bukan boleh kata, cantik ayah mai, ayah ni. Nasi ni orang tak angkat. Ayah tu ambil sat kat dapur. Ayah dia dengan gauk lapi rusung. Yang tu salah tuan-tuan. Pasal tu pun tetamu kategori yang sangat hampir dengan kamu, iaitu kategori saudara mara, adik-beradik, kaum kerabat. Satu lagi jiran-jiran, kawan-kawan dan sebagainya. Jadi ada dua jenis tetamu dan dua makna tetamu. Satu tetamu yang dijemput dan satu tetamu yang tak dijemput. Kedua, tetamu daripada adik-beradik sendiri, kaum kerabat sendiri, dan tetamu daripada orang-orang yang bukan ada pertalian darah dengan kita. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, maka kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dua-dua tetamu ni kena layan. Baik, bagaimana melayan tetamu? Pertama, dia bagi salam, jawab. Dua, bangun bila dia datang. Tiga, kalau sesuai untuk dibawa masuk, bawa dia masuk. Maksud saya, kalau isteri, orang perempuan, suami ada, suami duduk mandi tu. Abang, bang, suami penuh dengan sabun. Kawan abang datang tu, Yusuf. Suruh dia tunggu Ustaz. Pergi balik kat Usuk tu, Cik Usuk, abang bedil mandi, tunggu Ustaz lah. Suruh dia duduk kat buaian besi je dulu. Kalau suami tak ada, minta maaf lah Cik Usuk, suami saya tak ada, dia pergi kerja. Yusuf pula jawab, cantik tu jahat tuan-tuan. Yang tu kena telefon polis dengan bomba sekali tuan-tuan. Sembok dengan ayak sekali. Okay, jangan duk bagi masuk pula. Minta maaf lah, suami saya tak ada. Orang tu jual kapet ke, orang tu tukang kepala pipe ke, orang tu tukang kepala gas ke, laki tak ada, minta maaf. Mangah jangan duk pergi masuk mangah. Kami datang nak cek kepala gas. Ada surat ke apa ke daripada majlis bandaran. Kami daripada syarikat ni sebab kita nak tengok kau ada bocong lah apa kan, meletup lagi. Mangah tak boleh nak raya haji mangah. Mangah takut kata tak boleh raya, bagi masuk. Habis dirompaknya mangah-mangah tu. Dengan gas pun dirompak sekali. Sebab tu kalau suami tak ada, jangan bagi masuk. Jadi tuan-tuan, bukan semua tetamu ni kita boleh bagi masuk. Selalu yang jadi kena rogol, yang kena rompak, yang kena curi, yang kena samun, yang tak mau ikut hak Nabi cakap. Jadi kalau akak-akak suami ada dalam rumah sekalipun, kena tanya dengan suami dulu. Jangan terus bagi masuk je. Masuk banding ada kat dapur. Kawan tu pergi ke depan, tengok ada orang lah, bilang lah bini hang bagi masuk. Tak, kena tanya laki dulu. Suami bagi izin baru masuk. Baik, yang kedua, jamu dia makan. Jamu dia makan. Dengan apa yang ada di rumah kita ke apa benda ke, jamu. Itu orang yang baik, tu tuan rumah yang baik, bagi dia makan. Bagi dia minum. Yang ketiga, bagi tahu dekat dia mana arah kiblat. Kalau dia nak sembahyang, dah nak masuk maghrib dah. Kita kata kalau nak sembahyang bolehlah, dah 7 suku dah. Kami di sini 7.34 masuk maghrib. Kiblat belah sini. Abang kat dia. Jangan sampai dia tanya, "Mat, kiblat belah mana tau?" Kiblat. Hari itu mak aku main belah sini kiblat dia. Hang belah mana pula? Aku belah sana. Sudah tuan-tuan. Belah kiri pun dia, belah kanan pun dia. Hang ni sembahyang lagu mana? Tapi kalau masjid Ittifaq dia straight. Jadi rumah aku tang sini kena kono sikit rumah. Nampak ni tuan-tuan, nampak sangat tak sembahyang ni. Dia kena cerita kiblat belah sana. Wak keluar sejadah kat dia, wak keluar kain tola kat dia, wak keluar kain pelikat kat dia, kain telekung kat dia, ni dia sembahyang. Yang keempat, pi habaq dekat dia, tandas tang mana? Tandas tang mana kena habaq? Mak oi tanda tu ke dapur tu hang straight ya, dapur sebelah kanan tu tanda habaq.
Tak pun kalau ada dalam bilik ayang dia, dalam bilik dia lagi senang lah. Dalam bilik ada bilik air, lagi senang. Ni dia tandas dia. Tandas mak oi, tandas aku ni tandas jenis duduk. Korang tak biasa pula. Jangan handuk cangkung atas tandas tu pula, pecah dua pula tak lagi, belah punggung hang pula tak lagi kau. Cerita kat dia elok-elok. Rumah kami ni mak oi, tandas kami tak ada ayang. Lah, tu macam mana? Tu tisu banyak hang pandai-pandai lap hang lah. Kena cerita kat dia entah. Sebab sekarang ni orang kita dia tak mau bilik mandi dia basah. Basuh menggunakan tisu belajak kat mana tau. Dia kata dia nak kering lantai tu. Petara tu. Dah nama pun istinja hak air-air lah. Basah-basah nak buat macam mana. Tapi dia tak mau, dia marah kita kalau bilik ayak tu basah. Baik. Kemudian yang kelima, layan dia bercakap. Melayan tetamu tu apa? Layan dia bercakap. Jangan tetamu tu duduk cakap seorang. Sekarang hujan ke? Musim hujan ke? Ni belah-belah sini ni. Ada ke? Lebat tak? Kadang. Dia macam jabatan dua jabatan Pulau Pinang tu. Yang mana yang hak jam banyak? Hak lama ke hak baru? Tak tahu. Nampak? Tuan rumah jawab, tak tahu. Tetamu tu nak tanya apa lagi? Tak tahu nak tanya dah. Durian balik pula tengah mahal ke no? Tak makan durian. Oh, sudah tuan-tuan. Tuan-tuan nak terajang ke apa kau tuan ni? Nak flying kick dia ke? Nak buat smackdown ke apa ke? Sepatutnya bila tetamu tu tanya, kita kena jawab ramah. Ramah. Lah macam mana hujan kat sini? Allah, hari tu naik sikit dah. Tak pernah naik parit depan tu. Lebat. Dia main naik terkejut kita pun. Tu cara dia. Kalau boleh panjang tu, lebat. Nampak 6 harakat tu. Baru seronok. Nyimbang. Lepas tu rumah tak ada apa. Rumah aku tinggi rumah. Tapi rumah dia, rumah usuk kena. Kena habis tak pindah lah. Daripada duduk situ. Itu baru nama seronok. Baru seronok jadi tetamu tu nyimbang. Antara dua jambatan tu mat, yang mana hak sibuk mat? Aku dua-dua aku tak pakai. Tu naik apa? Aku naik sampan speedboat di sana. Oh. Tu yang aku tak tahu. Aku kerja aku naik jet ski, kadang-kadang pergi Belanda jet ski. Meh ni pun naik jet ski juga, tak tahu belah mana. Itu cara menyimbang. Layan dia. Sembang. Jangan buat muka kematu. Kalau kita tengah semayanglah. Habis semayang, Assalamualaikum, dah. Pilihan tetamu. Jangan pergi cakap pula, duduk sana, nak berzikir kejap. Subhanallah. Tetamu duduk tengok, aku nak menyembang dengan siapa ni. Dia nak zikir pula, nak semayang, Subhanallah. Salah tu tuan-tuan. Tinggalkan hak sunat tadi, pilihan hak tetamu tu. Tak pergi hang zikir pula. Kadang-kadang sambil kita duk layan tetamu, tangan duk gerak. Subhanallah. Memanglah subhanallah. Hang ni nak nyembang aku ke nak berzikir? Tinggal tasbih tu dalam pukit baju Melayu, hang layanlah tetamu ni. Layan dia. Bagi dia suka, bagi dia seronok duk di rumah kita. Yang keserusnya, bagi dia balik tu, masa dia nak balik, bagi tapau kat dia. Orang dulu-dulu kalau tetamu nak balik, dia bagi barang. Dia buat kuih, dia beli biskut, dia bagi buah, habuan nak buat balik tengah jalan, nak makan. Ini cara meraih tetamu, tuan-tuan. Melayan tetamu. Dan kita tolong ajar anak kita. Bila ada tetamu mai, janganlah duk kelerah kat mak dia. Duk himpit mak dia, duk tengok biskut. Duk mak biskut. Jenis budak lagu tu pun ada tak? Mak dia, pergi dapur tu. Biskut duk ada tak makan, bila orang jamu dia sibuk nak makan. Ada jenis budak lagu tu. Pasal apa bila orang mari kita bagi biskut, dia mula mai duk ngenden biskut tu. Sebab biskut tu sama je, biskut 4 segi. Tapi pak semak dia buah atas piring hak lawa.
Piring tu duduk dalam almari, tak pernah buka. Hari tu baru buka. Buka-buka untuk tetamu. Dia kata lagu mana lah, rasa tu yang dia nak tengok tu. Tolong ajak anak-anak kita ni. Bila orang mari jangan duk nyembang. Hang tu pun dengan sila panggung seluar pendek duk tengok TV, tak malu kah? Kena tegur kan. Kadang-kadang anak-anak kita ni kita tak ajak, bila tak ajak, dia mula jadi hal. Serupalah juga kadang-kadang tetamu tak ajak anak dia mai rumah orang duk pijak atas cushion. Buat spring pula. Mak, seronok mak ada spring. Mak ada. Dia kata. Hak tuan rumah duk tengoklah habislah hutang kok gajah tak habis gitu, hang pergi lompat pula dah. Ada yang pergi ambil pen, pergi conteng pula. Sebab tu tuan-tuan, dulu di rumah saya ni pengumpul kereta-kereta kecil. Saya pergi sana beli, pergi Indon beli, pergi Singapura beli, mana tempat saya simpan. Tambah-tambah hak jenis tak ada dijual di pasaran. Tak atas almari tu. Oh seronok. Lagi balik ceramah pukul 1 pagi saya main. Lepas dia berjalan, tarik ke belakang. Benda tak boleh tidur. Buat apa lagi main kereta. Ada hak pintu boleh buka, ada hak katuk boleh buka enjin, ada hak bila buka dia menyala lampu. Main budak-budak main rumah saya tuan-tuan. Mak dia pergi ambil special edition tu. Anak dia pergi duduk atas kereta tu tuan-tuan. Mak, hai, nak elok ni, elok. Sudah tuan-tuan. Nak marah tetamu, sabarlah, habislah kereta aku. Aku beli kat Turki. Beli kat Turki tuan. Punya seksa nak balik tu, kereta warna merah. Jenis Spiderman, Batman habsam. Ini belakang. Allah tuan-tuan, dia bagi ranak. Kalau kereta RM1.5 tak apa. Lepas tu saya kata mama tak boleh lah. Sekali orang mari kereta hilang, sekali mari cabut tayar. Buat pergi pejabat. Duduk pejabat. Rupanya di pejabat pun tak selamat. Mama kereta. Kereta pula tuan-tuan. Saya bola peti besi pula lepas ni tuan-tuan. Nah, nampak tu. Sebab kadang-kadang mak pak tak ajak budak-budak anak-anak dia. Dia mari duduk korek hidung, pergi calik kat sofa. Tuan rumah tengok. Yang jenis makan sikit letak. Kadang-kadang mak bapak hak mari tu, dia tak ajak anak-anak dia menyusahkan pula tuan rumah dia. Yang ni pun kena jaga tuan-tuan. Sebab kita hari ni duk cerita tuan rumah saja. Kita tak cerita tetamu hak datang. Jadi tetamu hak datang ni, kalau ada anak tu agak-agak nakal, agak-agak buah, tinggal dalam kereta. Jangan turun, duduk dalam kereta, duduk ngekak tak, mak pisah ya. Jangan tuan-tuan tinggal mati injin pula, mampus budak tu. Duduk dalam kereta, duduk diam-diam sat. Mak nak ikut, tak payah. Dulu hampir rumah orang tu, ingat ada hampir mengangan anak tu, patah kursi dia, hampir jak. Hampir tolak pula anak tu, kawan tu jatuh tunggal langgang pula. Duduk diam-diam dalam kereta, dah tahu buah, duduk di rumah. Ajar dia, nak pergi rumah orang, adab, sopan. Kadang-kadang budak tu umur 2 tahun. Kita ni budak 2 tahun, tak pakai stokin dah. Budak 2 tahun pakai kasut. Jenis kasut yang bunyi tu, cek, budak tu. Bila masuk dalam rumah orang, dia tak buka kasut. Dengan kasut budak tu masuk sekali, duk cok-cek, duk jalan atas sofa hamba Allah tu. Dia punya duk jaga sofa dia, mai anak tetamu, bawa kasut umur 1 tahun 5 bulan, duk pakai kasut, yang tu lah pijak tanah, yang tu lah pijak padang, yang tu lah pijak jalan tar, mai pijak atas sofa rumah dia. Sebab tu akak-akak kita buka kasut, anak kita hak 1 tahun 1/2 tu bukalah kasut dia juga. Sebab dia duk pijak merata. Kawan tu pembersih rumah dia. Orang tu bersih, jaga. Tuan-tuan tak tahu rumah dia, kucing masuk dalam rumah dia pun dia basuh kaki. Tu dia punya bersih. Dia tahan kucing dia tu. Tampak, oyen, kaki belum masuk. Dia tangkap pergi basuh kat sinki.
Sampai tara tu, tuan-tuan pula buat masuk anak dengan kasut, masuk sekali dalam rumah dia. Memang dia marah lah. Jadi dia tak apa nak layan kita, muka masam duk com. Pasal apa? Pasal kita tak jaga privasi rumah dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, ada orang dia tak suka tetamu dia datang. Bukan dia benci tetamu, tapi dia tak suka tetamu yang tak reti nak hormat rumah dia, yang tak reti nak jaga kebersihan rumah dia, yang tak reti nak jaga barang-barang yang ada dalam rumah dia. Dia jadi perak lagu macam lagu mana tau. Jadi tuan-tuan pi rumah orang jangan buat perak-perak sangat. Ya, perak lain macam semua ni pasal apa? Baik, nombor satu, melayan tetamu. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Hendaklah dia melayan tetamu dia. Apa nama? Menyambung silaturahim. Falyasil rahimahu. Hendaklah dia sambung silaturahim. Baik. Silaturahim pun ada dua. Satu, silaturahmi. Satu lagi, silaturahim. Orang-orang Indonesia dia sebut silaturahmi. Orang Arab sebut silaturahim. Arab tak tahu menatang silaturahmi. Mai ke Indon, dia sebut silaturahmi. Di tempat kita ni, dulu-dulu silaturahim, erakkan silaturahim, erakkan silaturahim. Jadi orang tanya, Ustaz, silaturahmi ke silaturahim? Saya jawab, dua-dua boleh pakai. Janji hang faham sudah. Dua-dua boleh pakai. Serupa perkataan yang betul, mayit. Orang kita belasah mayat. Yang betulnya mayit. Sebab tu bila kita sebut sembahyang mayat, usalli ala hadzal mayit. Kita tak sebut ala hadzal mayat. Terkejut mayat tu, hoi mayit. Tapi pak saya dah biasa duk sebut mayit, mayat, mayat. Cuba tuan-tuan sebut mayit. Tambah mayit, ni kita pun tak tahu. Pak saya dah biasa sebut mayat. Sampai civic pun civic mayat. Bayangkan. Tak mana faham? Tak faham sudah. Honda Civic mayat, tak pak saya jadi mayat Honda. Serupalah jenazah. Bila jenazah sampai, orang Melayu, bila jenazah sampai, dia bukan je, dia ada dua, janazah dan jinazah. Mana ada bahasa Arab perkataan je? Je ni orang Melayu. Untuk koma je. Kita-kita je, nampak? Orang Arab dua, tiga aja. Jajiju. Tu ya. Jan, jen, jon. Perkataan janazah dan jinazah. Dia tak ada jenazah. Jenazah bahasa kita. Ada beza ke Ustaz? Janazah dengan jinazah. Ada. Janazah, mayit, orang hak mati tu. Janazah. Jinazah, lori, tempat mandi mayat. Itu nama dia. Tempat tu. Itu beza dia. Jadi dua perkataan. Satu membawa maksud orang yang mati. Satu lagi membawa maksud tempat mandi mayat, tempat usung mayat, tempat keranda mayat. Itu nama dia lain, jenazah. Habis tu Ustaz, mana yang betul Ustaz? Janazah, jinazah, jenazah. Belasah. Janji orang faham. Jenazah orang faham dah. Tak boleh nak ubah. Kalau tuan-tuan nak ubah jenazah jadi pening kepala, jadi jenazah, jadi janazah, mana satu hak betul? Hang belasah lah. Bilik mandi jenazah, van jenazah, lori jenazah, jenazah. Semua hari ni kita bubuh je ya. Janji faham. Tu orang mati. Kalau nak ubah bagi pening tuan-tuan, semua pening. Sebab tu saya kata tadi, silaturahmi pun ya, silaturahim pun ya. Baik, jadi kita tanya pada orang Indonesia, kenapa hang popularkan perkataan silaturahmi? Dia kata sebab ada dua. Dua lagi, berapa kali banyak dua Ustaz ni. Satu silaturahim,
Satu, silaturahmi. Silaturahim ialah dengan orang yang mempunyai hubungan rahim. Oh, lagu tu pula dah. Maksudnya, orang yang pernah berkongsi rahim. Abang, kakak, adik. Yang pernah berkongsi satu rahim dengan kita. Tu nama dia silaturahim. Oh. Habis tu silaturahmi, semua yang ni. Hak kita ni bersaudara ni, nama dia silaturahmi. Sebab tu dia wujudkan dua perkataan. Silaturahmi untuk orang semuanya. Silaturahim untuk orang yang ada dengan hubungan darah, hubungan keturunan yang pernah berkongsi rahim dalam perut ibu. Nama dia silaturahim. Itu bahasa Indonesia pula. Sebab tu kita ni panggil Korea Selatan. Kita panggil Korea Selatan. Indonesia panggil Korsel. Dia tak panggil Korea Selatan, dia panggil Korsel, singkatan daripada Korea Selatan. Macam kita dulu lah, goreng pisang, kita tak panggil goreng pisang, lambat, gorpis dulu ni, tapi tak jadi, balik goreng pisang balik. Medsos, tu semua Indonesia tu, media sosial, medsos. Orang kita chili sos. Belasah lah. Mereka suka membuka satu perkataan yang baharu, medsos, media sosial. Ni buat. Dulu yang buat benda ni P.Ramlee je. Kugiran, kumpulan gitar rancak, P.Ramlee buat. Jadi Kugiran. Pawagam, panggung wayang gambar. Dia ubah jadi pawagam. Lekat sampai sekarang ni tuan-tuan. Baik, balik pada silaturahmi, balik pada silaturahim. Tapi perkataan silaturahim membawa maksud semua orang, baik pernah ada hubungan keluarga ataupun tidak ada hubungan keluarga, nama dia silaturahim. Cuma di tempat mereka, hak rahmi jenis ni, hak rahim jenis ni. Okey. Yang kedua, dia dipanggil mengeratkan silaturahim. Kemudian menyambung silaturahim. Di dalam hadis ini Nabi sebut falyasil rahimahu, dan sambung silaturahim. Orang yang beriman ialah orang yang sambung silaturahim. Tadi saya sebut ada dua. Satu, mengeratkan silaturahim. Dua, menyambung silaturahim. Ada beza tak? Beza. Yang Nabi sebut menyambung. Orang beriman ni yang sambung. Contohnya apa? Contoh. Ni hak depan kita ni saudara Amin. Ni Amin. Saya dengan Amin, contohlah. Kami tak ada clash apa. Tak ada gaduh apa. Tak bertekak apa. Makan sekali, minum sekali, jalan sekali. Kemudian saya pergi rumah dia. Nak ke mana Ustaz? Nak pergi rumah Amin Ustaz. Kenapa? Dia sakit ke? Sahaja pergi tengok bola. Duduk seorang-seorang tengok bola tak seronok, tengok kawan baru seronok. Nampak? Esok Amin pula datang rumah saya. Pergi mana Amin? Pergi rumah Ustaz Ustaz. Pasal apa? Dia ajak masak kambing bakar pula dah. Nak tolong bakar kat dia. Itu nama dia apa? Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Bukan menyambung silaturahim. Yang menyambung silaturahim itu apa? Saya pergi rumah dia, tengok bola. Malaysia lawan Bangladesh. Kebetulan dia sokong Bangladesh. Kalah pula dah 4-1. Saya kata kenalah. Tu dia 4-1, makan tak habis. Kena dah. Dia duduk bengang tuan-tuan. Dia siku saya. Kena sungguh dia kata. Bengkak mata ni. Apa hang buat aku? Hang kutuk Bangla pasal apa? Hang tadi Bangla skor 1 sama, hang kutuk aku. Pakai duduk bergaduh tuan-tuan. Saya pun balik, mata duduk pekuk. Besok tak cakap. Pergi masjid pun selisih kok lain. Kok ni. Masuk hari kedua, jumpa di market, tak tegur. Tak cakap apa pun dah lah. 3 hari dah.
Maka kalau kamu beriman kepada Allah, sambung balik silaturahim. Tu baru nama silaturahim. Sebab bertekak, sebab bergaduh, sebab bertumbuk, sebab bertengkar. Tempoh cooling period hanya 3 hari. Masuk hari keempat, wajib sambung silaturahim. Kalau engkau sambung, engkau orang beriman kepada Allah. Kalau engkau sampai sekarang dah 30 tahun tak bertegak, kau sokong ke, kau tak percaya ke, kau percaya pada dajjal ke apa ke, kau tak tegak jiran kau dah 30 tahun pasal bergaduh pokok bunga banyak pasal, kau belum beriman kepada Allah. Walaupun kau duk cerita dajjal macam ni, dajjal macam ni, seolah-olah duk percaya dengan seolah-olah percaya pada hari kiamat cukup kuat, tapi kita tak sambung silaturahim, kita belum orang beriman kepada Allah. Yang banyak sekarang orang buat ialah mengeratkan silaturahim. Yang tu tak apa. Mengeratkan silaturahim tak apa. Yang dituntut ialah menyambung. Apa makna sambung? Putus. Ni satu. Putus, terbelah, sambung balik. Itu nama dia sambung. Nabi sebut sambung. Banyak orang hari ini putus, berpatah arang, berkerak rotan. Tak mau dah. Tapi dia adik-beradik hang. Dia abang kandung hang, kandung tak kandung. Tu yang kita baca dalam laporan kemarin tu. Seorang anak memfailkan di mahkamah nak mengisytiharkan bapak dia bukan pak dia. Nak terus putih hubungan, tak nak langsung mengaku pak, bayangkan tuan-tuan. Tu nama dia putus silaturahim. Anak makcik pergi mana? Jangan duk tanya dia lah. Dah, nak tanya lah dia pergi mana. Tak mau, aku tak ada anak nama dia. Tak ada anak, tak ada. Anak jenis apa, tak mau dengar cakap. Aku buang dia dah. Itulah nama dia putus silaturahim. Tak mengaku anak. Pasal pergi menikah tu dengan orang Afrika. Mak marah. Okey? Hang tak balik tengok mak hang lah. Malah. Lagipun aku dah anggap aku tak ada mak. Bukan mak hang duduk balik pulau ke? Tak. Aku dah tak tahu. Bukan mak aku dah. Itu mak hang sekarang siapa? Tu mak angkat aku ramai. Mak angkat aku layan aku lebih baik pada mak kandung aku. Jadi buat apa aku nak ngaku dia mak kandung aku? Dah aku tak mau campur. Tu bukan abang hang ke? Dulu. Lah, tak ada lah. Sejak dia tipu aku ke tanah pusaka ayah aku, aku tak anggap dia abang dah. Kita dah putih saudara dah. Itu nama dia putus silaturahim. Yang melibatkan hubungan kekeluargaan. Satu lagi putus silaturahim ni, sama-sama jemaah kita ni. Seorang sembahyang hujung, seorang sembahyang hujung. Tak tegak dah. Pasal apa? Tak tahu, melawak. Punca melawak. Sebab tu jangan duk melawak sangat kat surau, kat masjid. Kita kadang-kadang duk melawak pasal duk ingat dia boleh melawak. Elok dia nak sembahyang, kita pergi selak kain dah. Hamba Allah jenis tak pakai sependa tak? Kebetulan mula orang perempuan main sembahyang belakang, selalu belah sana, hari ni duduk sini pula dah. Nampak pula dah. Sejak hari tu tak main masjid dah. Dia kata, mak tak main masjid dah. Tak melawak, boleh melawak. Tapi main celah kain ni aku tak boleh. Kebetulan pula anak aku duduk belakang. Anak aku duduk belakang. Dia tengok aku kena selak kain. Aku nak tak atas mana muka aku. Kita pun kata dekat dia, dah lah, bagilah maaf kat dia. Tak paksa. Dia pun tak main jumpa aku. Kita jumpa kawan tu pula. Yang kata pergi selak kain. Dah lah hari tu dia selak kain aku balas balik. Hak dia buat kita tak apa. Kita buat dia tak boleh. Oh. Dah lah. Hari tu dia pasal dia kata dia ada anak kat belakang, sah nombor 2 anak dia tengok pun cerita kat bini dia pula, mak dia malulah dia. Dah lah mak, pergi minta maaf sudah lah. Tak ada pasal. Benda kecil nak bergaduh. Nampak tak? Berapa hari tak cakap dah? Sebulan. Dua-dua semayang tertangguh, amalan tak diterima. Pak Zai putus silaturahim. Sebab tu kita kena damaikan dia. Mak, dolah, mailah salam. Pi tanya ustaz, macam mana nak damaikan mereka berdua ni ustaz? Satu Amel, satu Tok Siah. Ustaz kata apa? Susah. Habis semayang, selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sambil duduk salam.
Sambunglah silaturahim. Kami nak buat macam tu ustaz, tapi ustaz mana tu kata bid'ah, Nabi tak buat. Oh, tak boleh kan? Nampak? Bodohnya ustaz tuan-tuan. Itulah cara orang dulu nak sambung silaturahim. Nak suruh pi berdamai, payah. Nak suruh pi rumah, susah. Jadi ustaz ni cerdik. Cara dia ialah sambil selawat duk salam. Dengan bersalam tu sambung silaturahim. Menyambung silaturahim tu mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sambung silaturahim. Bukan makna kena sambung silaturahim ni bawa tepak sirih. Kami datang nak menyambung semula kain pelikat yang sudah tuan-tuan. Bukan macam tu. Berkirim salam pun boleh. Tak apalah. Sampaikan salam pada dia. Assalamualaikum. Sagi kawan tu, postman tu pergi hantar. Mat, tadi aku jumpa Usuk ke salam ke hang. Waalaikumsalam. Dah sambung silaturahim. Ataupun WhatsApp saja zaman sekarang ni. Assalamualaikum Din. Hang sihat ke? Din menjawab, sihat alhamdulillah. Itu pun dah sambung silaturahim. Berkirim salam tu sekurang-kurang sambung silaturahim. Paling senang. Jadi ustaz ni dia kata tak apa-apa mayasang. Kita 6 orang je, bukannya ramai pun. Susahlah kita buat selawat ke habis-habis pengurusi cakap kita selawat sikit, sambil selawat kita salam. Tu yang datang tu. Tang situlah gugur dosa dah. Tu yang sallallahu alaihi. Saya pernah jumpa jenis ni. Bila sampai hak ni, sampai hak dia bergaduh tuan-tuan, elok nak salam, hamba Allah tu tumbuk terlentang pejik tu. Tak jadi juga dengan selawat tuan-tuan tu. Report polis. Bengkak kena tumbuk ni. Kes apa? Tak tahulah, kes pokok bunga ke, ayam perak ke, kucing picakak sip motor dia ke, kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sambung silaturahim tu yang susah, yang senang mengeratkan silaturahim. Dalam hadis ni Nabi sebut menyambung. Kalau bergaduh sambung balik, kalau tak bertegak sambung balik. Dan kita kata tadi putus silaturahim. Sebab bertengkar, bergaduh, berperang, bertumbuk, bertampar. Tapi kalau putus silaturahim sebab pindah, itu tak jadi hal. Itu tak jadi hal. Mak dah berapa bulan tak cakap dengan Kak Iyah? 6 tahun dah. Pasal apa mak? Mana mak tahu Kak Iyah hang pergi mana? Aku tak tahu dia pergi mana. Pas balik pada market tu dia kata dia nak pergi rumah anak dia Kuala Lumpur. Pi tu tak ada lah. Dosa mak tak sambung silaturahim. Pelah otak hang dosa tuduh aku. Aku tak tahu dia pergi mana. Yang tu bukan sambung silaturahim. Tu namanya terputus hubungan. Nombor telefon hilang, alamat hilang. Kita pergi cari dia di kampung. Nampak tak Kak Iyah? Kak Iyah lama dah tak ada lah. Pergi mana lah kawan saya tu. Yang tu tak apa. Pasal berpindah, sampai berpisah. Yang tu tak apa. Ni hak kita cerita ni pasal bergaduh. Kalau tak bertegak, tapi tak bergaduh saja, tak bertegak pasal sibuk, itu bukan sambung silaturahim. Itu hanya perlu dieratkan silaturahim. Saya sebut pada tuan-tuan, pegang kata-kata ni. Pegang kata-kata ni. Kalau seseorang tu kita tak boleh buat kawan, maka janganlah buat dia musuh. Ulang balik. Kalau seseorang tu kita tak boleh jadikan kawan kita, maka jangan jadikan dia musuh kita. Ni dah lah tak boleh buat kawan, pergi bergaduh pula. Siapa nak kawan dengan kita? Pegang kata-kata ni tuan-tuan. Kalau seseorang itu kita tak boleh buat kawan, maka janganlah jadikan dia musuh kita. Baik. Yang ketiga. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Tanda orang beriman bukan dia letak serban besar atas kepala, jubah meleret. Bukanlah tanda orang beriman ni letak pada telekung Siti Fatimah, Siti Salihah. Bukan. Dia letak pada mulut. Salah satu tanda orang beriman letak pada mulut kita.
Kalau dia bercakap baik saja, tu tanda orang beriman. Asal dia jumpa kita, dia cerita yang baik. Allahu Akbar, lamanya tak jumpa hang. Muka hang macam dulu juga. Tidak, tetap tak berubah. Krim apa yang awak gunakan? Oh, saya menggunakan oil of ulam. Oh, lama tak dengar dah iklan oil of ulam. Maka, nampak? Dia menyeronokkan orang. Dia bukan kata, loh hang, badan macam kena pam. Ya Allah, gemuknya. Tak berat ke gemuk? Ni menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Kita kalau jumpa orang, jangan duk tanya dia, nak menikah bila? Jangan duk tanya dia, bila dapat anak? Hang menikah berapa lama? 15 tahun. Tak ada anak lah. Tak ada, Allah tak bagi. 15 tahun lah. Bini hang ke hang yang mandui? Tuan-tuan ambil dia pergi jelum dalam kolah. Ada luas kolah. Pergi tanya pula, isteri hang ke hang yang mandui? Oh, gilanya soalan ni. Menyakitkan hati orang. Okay? Bini hang tinggal hang pasal apa? Lelaki hang tinggal hang pasal apa? Jangan duk cerita. Benda tak seronok pada orang tu jangan cerita. Manchester kalah lah. Atau saya duk cerita tuan-tuan. Marah lagi lah. Tuan-tuan cerita abad lain, Liverpool menang ke? Jangan duk cerita abad MU kalah. Marah orang tak? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tanda orang yang baik, bercakap yang baik dengan orang. Nasihat dia, puji dia, kata-kata yang baik, tak mengumpat, tak mencarut, tak memaki, itulah tanda orang beriman. Ni baru kenal sehari, buka segala cerita lah. Baru kenal sejam, buka segala rahsia. Tuan-tuan nak tahu bila masa kita baik tak baik? Bila masa? Bila masa nak tahu orang tu baik tak baik? Bila masa? Bila bergaduh. Kalau saya dengan Amin ni tengah baik, masing-masing simpan rahsia. Amin bagus. Dia tengah buat rakaman pakai face mask. Oh ya, dia jaga. Dia tidak pakai face mask. Dia cukup kesihatan, cukup jaga. Tidak pakai face mask. Makan pakai face mask. Sekali buka makan. Dia bagus. Nampak? Pak saya apa? Puji dia. Pak saya tengah baik. Sekali dia pula puji saya pula. Ustaz Kazim okey ke? Allah. Ustaz Kazim bukan kata lah. Cemerlang tertinggi tu. A plus. Nampak? Tengah baik. Nak tahu saya jahat ke Amin jahat, tunggu kami gaduh. Amin. Ustaz Kazim macam mana? Dia bagus. Dia A plus. Bagus dah. Dia memang susah cari. Ustaz Kazim, Amin macam mana? Budak 3 suku tu. Nongoi punya budak. Ada tidak pakai face mask. Dulu hang puji. Bila bergaduh hang keji. Jahat. Tuan-tuan nak tengok benda ni, tuan-tuan tunggu ada orang bergaduh. Keluarlah macam-macam. Orang yang baik tuan-tuan, dia tak cerita. Tak cerita. Melainkan cerita tu berbahaya pada masyarakat. Dia cerita. Hampa jangan pergi kedai tu. Kedai tu hak rasa sedap tu, dia pun masuk dengan sup tikus. Dia rendam tikus tu, dia buh dalam sup tu yang sedap tu. Hampa jangan duk pergi. Betul ni, betul ya. Itu tak apalah untuk masyarakat tahu. Tapi kalau tak ada apa, dialah. Jangan tuan-tuan. Nak tunggu baik tak baik, suami isteri tunggu bergaduh. Masa duk romantik, sayang, honey, cepatlah gatal bi nyampa. Tu tengah baik. Okey, sayang, cepatlah. Kejaplah kejap lagi. 1 jarum lagi. 8 jarum di kepala ni. Cuba gaduh. Tuan-tuan nak tunggu baik tak baik, tunggu gaduh. Tapi kalau bergaduh pun masih elok. Tak yang B marah cik siapa? Cik tak salah pun. B tak marah apa? B kata kat cik, B
Bi yang kata hari tu. Dak walaupun tengah dak marah, bi cek, bi cek. Lepas sejam dua-dua masuk bilik. Senyap. Tak kata apa lah. Nak tengok baik tak baik tunggu. Masa bergaduh, masa tengah romantik memang hang suak ku suak hang. Dah bergaduh, periuk, melayang-layang, pirin. Baik. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini sama ada kita suka ke, kita tak suka ke dengan orang, tolong cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Tu baru ni ada artis meninggal. Berapa ramai aduk kutuk. Dia dah mati dah, sudah lah. Tak usahlah duk tulis lah apa nak. Ham jawab lah dalam kubur. Tak usah duk kata lah. Hang tu pun boleh tentu lagi jadi baik. Dia tak ada apa nak. Kalau tak ada apa, diam. Tu Nabi kata, awliya smut. Diam sudah. Oh dia meninggal no. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Ni duk buka cerita, kejadah apa kita? Ada faedah apa untuk kita? Nabi dah kata dah, kalau kamu beriman pada Allah, cakaplah yang baik-baik. Ataupun hendaklah kamu diam. Itulah tanda orang beriman. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, iman bukan hanya terletak semata-mata pada pakaian. Terletak semata-mata pada janggut panjang atau pendek. Iman bukan terletak pada tasbih pendek ke panjang. Yang tu semua boleh dibuat-buat. Saya hari ni boleh buat mai kepiah, songkok hitam, mai ceramah. Pergi Langkawi pakai topi sudu. Boleh tak buat? Boleh. Duduklah masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pergi keluar, apa dia buat? Tasbih pun hilang, begini duduk tengok konsert dandut. Manusia boleh berlakon. Mai pakai serban, melilik apa semua, tebal macam bakui duduk atas kepala. Hari tu kita jumpa dia dekat panggung wayang. Jalan dengan siapa pula ni? Tetapi tiga benda hak kita cakap ni, dia tak boleh buat-buat. Melainkan orang tu dalam hati dia betul-betul ada iman. Pakaian ni boleh tuan-tuan. Saya duduk banyak jumpa dah. Ada yang perempuan, artis lah apa, main jumpa pakai jilbab, pakai purdah ni, niqab. Main keluar dalam Facebook dia lah, pakai baju ketat, seluar pendek. Hari tu main jumpa aku pakai purdah. Manusia boleh buat, nak kata apa kata. Tapi kalau kita nak tengok iman, tengok yang Nabi cakap. Layan tak tetamu? Kalau tuan-tuan tak ada tetamu datang rumah dalam bulan ni, kena susah hati tu. Jangan duk cakap pula, seronok abang tu, kita duduk sini, tak ada orang main rumah kita. Tu lah kata, senang, tak payah jamu kat orang. Bahaya tuan-tuan cakap macam tu. Ada orang yang suka duduk rumah dia, belakang tak Islam, tepi tak Islam, kanan kiri tak Islam. Dia kata senang Ustaz, kami duduk sini tak campur. Duduk dulu dengan orang kita. Allah, kacau lah. Duduk sini senang Ustaz. Senang hang cakap. Dapok berlapu dapok, dia masak dapok dia, asap masuk rumah hang tak tahu. Goreng apa atau ngongam-ngongam, masak masuk, dia tarik pam tu pula, penyedut asap tu masuk talau rumah kita. Masak apa ni abang sedap ke abang tu? Babi goreng. Oh sudah tuan. Dia rasa lebih selesa lagi tuan ni. Tu penyakit tu. Jadi kalau tuan-tuan orang tak main rumah, cuba buat kenduri. Itulah timbulnya orang Melayu buat kenduri. Supaya dia sambung silaturahim, dia erat silaturahim. Tapi orang kita ni tak faham. Buat pasal apa ni? Bid'ah. Pasal apa ni? Bid'ah. Bid'ah semua. Lala tak buat balik. Takut. Orang dulu-dulu dia cerdik. Orang tak main di rumah dia, dia buat main tempat rumah dia. Rumah kami kecil Ustaz oi. Muat 5 orang, Tok Imam, Tok Syed, Tok Bilal, Tok Ketua Kampung.
tak muat di rumah, mereka buat pula kenduri di masjid. Orang dulu-dulu buat di surau, bawa segala pisang. Malam apa yang ramai? Malam yang paling ramai malam Jumaat. Paling ramai kita buat kenduri malam Jumaat. Lepas tu malam Jumaat ramai-ramai nak buat apa? Takkan nak makan pisang saja kot. Kita bacalah surah Al-Kahfi. Surah Kahfi bukan semua hafal. Ramai tak lancar tu. Kalau gitu baca surah hak senang baca lah, surah Yasin pun boleh. Tu yang baca surah Yasin semua boleh baca. Tak tengok Quran pun boleh hafal. Ni hak datang malam ni semua hafal Yasin. Cuba buka tengok. Yasin. Siapa tak hafal? Tolong. Semua hafal tu. Yasin wal Quranil Hakim. Dia boleh ingat. Mari ustaz-ustaz zaman sekarang tak boleh. Last sekali tak ada juga benda erat silaturahim, tak ada benda menyambung silaturahim atas alasan benda-benda lain. Sedangkan orang kita dulu-dulu cara nak sambung tu cukup halus. Dia bukan macam negara hak depa pi mengaji. Negara hak depa pi mengaji nu tak ada macam kita. Tu tengok. Tak ada macam kita, tuan-tuan oi. Kita ni dia ingat semua. Kenduri satu kampung dia panggil. 3 pupu pun dia ingat, 4 pupu pun dia ingat, 5 pupu pun dia ingat. Ni orang kita. Beza dengan Tuan Arab. Tuan Arab bukan mesra macam kita. Tuan Arab hari raya, lepas-lepas maya raya balik tidur. Orang Melayu dak, lepas-lepas maya raya berjalan. Sat dia pergi kubur, sat dia pergi rumah orang. Ni bangsa kita, tradisi kita. Jangan dibawa mari budaya depa mai tempat kita. Hang nak bawa pergi duduk tempat mereka. Duduk pergi Saudi sekarang ni. Lagi seronok di Saudi lah. Tak payah pakai tudung dah. Tak wajib dah. Pergi duduk di Saudi. Kita bukannya ikut Arab. Saya banyak kali saya cakap. Kita tak ikut Arab. Kita ikut Rasulullah. Bila tuan-tuan ikut mereka. Dia nampak sekarang. Dia jadi dah. Dia jadi dah tuan-tuan. Balik buka dengan sejarah hadis tentang peristiwa di akhir zaman. Yang Nabi duk sebut di akhir zaman ni apa akan jadi pada bangsa Arab sampai Nabi kata depa ni kembali menyembah berhala dan ada berhala dalam negeri depa sedangkan Nabi dah hapuskan segala berhala. Ini tanda-tanda kiamat tuan-tuan yang akan berlaku pada kita. Yang kedua, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah ialah sambung silaturahim. Yang ni berat. Tambah-tambah kalau orang buat naya pada kita. Orang buat zalim pada kita. Kita nak maafkan dia. Kita nak baik pada dia. Dan orang tu tak minta maaf kepada kita. Kita pula pergi jumpa dia. Berapa banyak orang yang ego. Tak ada paksai lah. Tak ada paksai. Bukan ku salah. Dalam Islam dia tak ada ego-ego. Dalam Islam Allah nak tengok siapa yang hulurkan tangan. Sambung silaturahim. Dan yang ketiga tuan-tuan. Tanda orang beriman kepada Allah. Mulut dia baik. Perkataan dia baik. Dia tak suka nak condemnkan orang. Dia tak suka nak kutuk orang. Tak suka nak tuduhan pada orang lain. Dan kalau dia tak ada benda nak cakap, dia diam sahaja. Itu lebih menyelamatkan. Baik, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.